Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi 1, 2 Julai 2022 bersama saya Nurul Hidayah Nawai. Dan juga saya Ivan Toh. Kita lihat paparan utama malam ini. Penguatkuasaan dipertingkat bendung penyelewengan minyak masak bersubsidi. Langkah jangka pendek, sederhana dan panjang dilaksana tangani kos sara hidup. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna diarah meningkatkan penguatkuasaan bagi tangani kegiatan seleweng dan seludup minyak masak bersubsidi. Tegas Perdana Menteri, subsidi minyak masak membabitkan paket 1 kilogram adalah bagi kegunaan isi rumah dan bukan untuk restoran. Sebab itulah saya beritahu kepada Menteri KPDN, gerakkan. Yang pertama, gerakkan penguatkuasa. Semalam dalam Kabinet, Kementerian Belia akan wujudkan sukarelawan. Mungkin kita boleh mengurangkan penyelewengan tentang barang-barang bersubsidi. Kalau tidak, kita bayar subsidi mahal, tetapi sebahagiannya yang untung adalah penyeluduk dan juga kumpulan yang menyeleweng subsidi ini. Ujar Perdana Menteri, bekalan minyak masak bersubsidi yang membabitkan jumlah keseluruhan 60,000 tan metrik sepatutnya mencukupi. Ini kerana isi rumah negara hanya menggunakan 55,000 tan metrik bahan berkenaan. Ya, Perdana Menteri juga menegaskan kerajaan tidak berpeluk tubuh dalam menangani isu kos sara hidup. Sebaliknya, melaksanakan langkah jangka pendek, sederhana dan panjang untuk mendepani cabaran itu. Memperincikan perkara itu, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia termasuk pemberian subsidi kepada rakyat sebanyak RM70 bilion tahun ini. Ya, keperluannya itu bagi memastikan masyarakat tidak terbeban dengan situasi yang dihadapi dunia ketika ini. Ayam kita naik harga kerana bahan makanan ayam adalah daripada luar. Kita tak keluarkan jagung. Jagung bijiran ni lain, makanan ayam dengan jagung yang kita makan, jagung manis tu lain. So kita tidak pengeluar jagung. Dan kita tidak pengeluar kacang soya. 70% daripada kos pengeluaran ayam, seekor ayam tu adalah disumbangkan oleh makanan ayam. Yang mana semuanya kita import daripada luar. Itu yang menyebabkan berlaku kenaikan harga ayam. Akui Datuk Seri Ismail Sabri, kadar inflasi negara masih dianggap rendah pada 2.8% berbanding negara lain berikutan subsidi yang diberi kerajaan. Beliau berucap semasa merasmikan persidangan Perwakilan Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC kali ke-42 di Universiti Malaya. Perdana Menteri turut mencadangkan kepada MTUC untuk mewujudkan pasukan sukarelawan pengguna untuk memantau serta melaporkan isu berkaitan harga barang kepada kerajaan. Usaha itu akan membantu kerajaan dapatkan input daripada rakyat selain dapat mengurangkan gejala penyelewengan barangan subsidi. Semua syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC perlu melantik Wakil Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC sebagai ahli lembaga pengarah. Langkah itu, kata Perdana Menteri, sebagai usaha menambah nilai ketelusan selain membolehkan suara pekerja diambil kira dalam semua keputusan yang dibuat oleh lembaga pengarah. Menjadi harapan kerajaan supaya wakil pekerja berkenaan turut memainkan peranan dalam urusan pentadbiran nanti.
golongan pekerja seharusnya sama-sama menjaga kestabilan, perpaduan dan hubungan industri bukan hanya dalam kalangan pekerja tetapi juga kerajaan dan majikan bagi kejayaan proses pembangunan negara. Kepentingan kaum pekerja dan negara perlu diselaraskan dan semua sikap tidak bertanggungjawab dikikis kerana ia bukan sahaja menjejaskan kepentingan kaum pekerja, malah turut mengganggu sistem masyarakat dan menghalang usaha mencapai perhubungan industri yang harmoni. MTUC yang mewakili 16.5 juta pekerja di negara ini dianggap sebagai rakan kongsi kerajaan yang baik dan berperanan penting dalam membantu memulihkan ekonomi negara yang kini memasuki fasa peralihan ke endemik. Berslogankan pejuang kaum pekerja sejak 1949, MTUC memperlihatkan peranan penting yang diterajui golongan pekerja itu sendiri dan turut mendapat pengiktirafan kerajaan. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan geran tahunan RM4 juta kepada MTUC untuk melaksanakan program-program kesedaran dan latihan yang signifikan. MTUC perlu mewujudkan pelan pendidikan lebih holistik, efektif dan komprehensif kepada ahli kesatuan gabungan di bawahnya serta diperluas kepada golongan pekerja keluarga Malaysia yang lain. Sudah tiba masanya seluruh gerakan koperasi menyahut seruan jihad memerangi orang tengah dengan memainkan peranan lebih signifikan dalam memperkasakan agenda sekuriti makanan negara. Perdana Menteri yakin model perniagaan koperasi itu sendiri dilahirkan bagi memendekkan rantaian bekalan dengan mengurangkan peranan dan pelibatan orang tengah sekaligus berupaya menstabilkan harga barangan keperluan di pasaran dan kerajaan juga akuinya memerlukan kerjasama semua pihak khususnya Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM dan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa dengan memberi fokus memperkasa pembangunan gerakan koperasi dalam penguasaan ataupun penguasaan rantaian bekalan. Dengan bilangan koperasi yang besar serta kekuatan lebih 20% populasi negara, gerakan koperasi secara kolektif mempunyai kuasa mempengaruhi kos sara hidup keluarga Malaysia yang dengan lebih berkesan. Gerakan koperasi perlu diperkukuh di setiap peringkat rantaian bekalan, termasuk pemasaran barangan pada harga yang kompetitif. Perdana Menteri berucap sempena Majlis Sambutan Bulan Koperasi Kebangsaan 2022 di Pusat Pelancongan Malaysia, Kuala Lumpur. Tambah Perdana Menteri lagi, sektor koperasi kini menjadi penyumbang ketiga terbesar kepada ekonomi negara. Pada hari ini, 14,834 koperasi daftar di bawah SKM dengan 7.1 juta keahlian. Gerakan koperasi juga mempunyai modal saham dan yuran terkumpul sebanyak 16.5 bilion ringgit dengan aset berjumlah 155 bilion ringgit serta perolehannya mencecah 37.9 bilion ringgit. Angka itu boleh dipertingkatkan apabila kesedaran dan minat menyertai koperasi menjadi satu gaya hidup yang akan menyumbang kepada kemakmuran sosio-ekonomi negara. Dana RM100 juta di bawah tabung agro makanan diperuntukkan bagi membantu sektor koperasi mengembangkan industri agro makanan khususnya penternakan ayam. Peruntukan dipertanggungjawabkan kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM dan Perdana Menteri menjelaskan langkah membolehkan koperasi meningkatkan pengeluaran makanan sekaligus mengurangkan masalah kenaikan harga barang. Kerajaan juga bersetuju agar koperasi diberi kuota pekerja asing bagi melancarkan urusan perladangan. Turut disokong penubuhan Koperasi Rakyat BR 2.0 Malaysia Berhad. BR 2.0 ini juga dijangka memainkan peranan lebih besar iaitu membantu membangunkan sektor koperasi
serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan seterusnya menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Penubuhan BR 2.0 turut membolehkan keluarga Malaysia melabur dan memiliki saham dalam koperasi seperti mana bank rakyat dengan jangkaan pulangan yang baik. 10 juta ringgit turut diagih kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi bagi membiaya aktiviti kolaborasi strategik bersama persatuan dan NGO seperti penganjuran pameran dan expo. Pelbagai medium sedia diwujudkan bagi memudahkan masyarakat menyalurkan maklumat berkaitan situasi inflasi ketika ini termasuk kenaikan harga barangan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa yang juga pengerusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi menjelaskan pihaknya kini sedang meneliti kaedah komunikasi yang lebih berkesan untuk tindakan itu, sama ada mewujudkan laman web, talian pengaduan, rangkaian penguatkuasaan atau sebagainya. Setakat ini pihaknya telah menerima pengesyoran untuk memudahkan 1,800 anggota komuniti keluarga Malaysia dapat menyemak suasana kenaikan harga di peringkat akar umbi di seluruh negara. Kaedah komunikasi kita sedang review untuk lihat apa dia bentuk komunikasi yang lebih berkesan. Sama ada nak kena ada laman web sendiri, ada hotline pengaduan, ada rangkaian penguatkuasaan yang bertambah. Sebagai contoh, kita sudah ada terima pengesyoran supaya semua anggota komuniti keluarga Malaysia, ada 1,800 yang dengan keanggotaan hampir 40-50 ribu orang, mereka dapat membantu untuk menyemak suasana kenaikan harga di peringkat akar umbi seluruh negara. Jelasnya tindakan kerajaan untuk melakukan intervensi dengan memberikan subsidi dan menetapkan harga siling terhadap ayam mentah memberi kesan yang sangat baik. Beliau mendapati hasil bekalan ayam mentah adalah mencukupi selain rata-rata peniaga mengikut harga siling ditetapkan sekaligus situasi seakan kembali seperti sedia kala. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Anwar berkata pihaknya mengesan berlaku penyelewengan bekalan minyak masak bersubsidi sehingga ada yang menjual secara dalam talian. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan akan sentiasa mengadakan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan dalam rantaian pengeluaran bekalan ayam. Keperluan itu bagi membolehkan perspektif industri dilihat secara lebih dekat sekaligus memastikan bekalan dan kelangsungan pengeluaran ayam negara stabil dan mencukupi. Menterinya Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi memperincikan penternak dan pengusaha ladang-ladang penternakan ayam telah menyatakan komitmen untuk bersama-sama memperkukuh sekuriti makanan negara melalui tahap pengoperasian ladang pada tahap yang optimum demi menjamin bekalan ayam yang berterusan. Kerajaan juga berusaha menetapkan mekanisme pengawalan harga bagi memastikan keluarga Malaysia tidak terbeban dengan cabaran kos sara hidup. Di samping itu, pengimportan stok penimbal ayam juga sedang dilaksanakan secara berperingkat oleh Lembaga Pertubuhan Peladang LPP dengan jumlah kapasiti keseluruhan sebanyak 4,536 tan metrik menjelang penghujung bulan ini. Mengulas lanjut, Menteri berkata kerajaan terus komited memastikan industri ayam dan telur kekal mampan dengan meneruskan pemberian subsidi supaya bekalan dalam pasaran sentiasa mencukupi dengan harga yang stabil dan berpatutan. Ya, dalam perkembangan berkaitan kekurangan bekalan minyak masak paket yang berlaku setiap bulan bakal pulih dalam tempoh terdekat selepas kerja-kerja pembungkusan dan agihan minyak dilakukan syarikat pembekal minyak masak bersubsidi. Pengarah Penguat Kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Azman Adam memaklumkan sehingga kini pengeluaran minyak masak subsidi masih kekal sebanyak 60,000 tan metrik setiap bulan.
Setiap bulan, kerajaan akan mengagihkan kota 60,000 tan metrik minyak masak berkenaan kepada pengilang sebelum diagihkan kepada syarikat pembekal dan pembungkus. Beliau terdahulu menjalankan pemeriksaan penguatkuasaan sempena pelaksanaan penentuan harga maksimum ayam dan telur di Pasar Besar Alor-Star Kedah yang turut dihadiri Ketua Setiausaha KPDN HEP Dato' Azman Muhammad Yusof. Semalam 1,873 premis yang menjual ayam, telur dan minyak masak telah diperiksa dan tiada kes yang babitkan penjualan melebihi harga kawalan dikesan. Sambutan Bulan Koperasi atau Hari Koperasi Negara BKK 2022 telah bermula sejak semalam dan akan berlangsung sehingga esok yang disertai lebih 100 koperasi dengan menawarkan pelbagai jenis produk serta perkhidmatan untuk keluarga Malaysia. Berlangsung di Mati Kuala Lumpur, Suhail Muhammad Noor ada laporan semasa. Silakan. Baik Ivan dan Dia, izinkan saya berkongsi sedikit mengenai koperasi di Malaysia ini. Saudara, sejak tahun 1922, gerakan koperasi bermula dan berkembang di Malaysia. Kini telah bertapak hampir 100 tahun. Jika dahulu saudara persepsi masyarakat terhadap koperasi hanyalah sebagai tempat untuk mendapatkan bantuan kewangan, tetapi hari ini bidang perniagaan koperasi diperluaskan dengan pelibatan perniagaan berimpak tinggi serta adaptasi koperasi dalam digitalisasi. Saudara, itulah sedikit sebanyak mengenai kewujudan gerakan koperasi Malaysia. Seperti tersedia maklum, bulan ini merupakan Bulan Koperasi Kebangsaan 2022 yang baru sahaja dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri petang tadi di Mati Kuala Lumpur, Pusat Pelancongan Malaysia. Tanpa membuang waktu lagi, saya amat berbesar hati menjemput Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Tuan Haji Zazali Harun. Terima kasih kerana bersama dengan Berita RTM. Tuan Haji, seperti yang kita tahu tadi, PM ada mengumumkan peruntukan 100 juta di bawah tabung agro makanan yang akan diletakkan di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia bagi membantu koperasi mengembangkan industri agro makanan. Jadi apa pandangan Tuan Haji mengenai ini? Yang pertamanya, alhamdulillah, ini satu gembira kepada gerakan koperasi seluruh Malaysia. Yang kita sebenarnya kerajaan ada sediakan peruntukan pinjaman di bawah tabung modal pusingan. Ini tambahan 100 juta khusus untuk agro makanan. Supaya kerajaan mengharapkan peranan gerakan koperasi ini membantu mengatasi isu-isu masalah makanan di negara kita ini. Jadi dengan 100 juta ini diserahkan kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Jadi insya-Allah dalam mengendalikannya kita bukan secara biasa, secara luar biasa. Kita akan mengendalikan dengan mudah dengan ini kepada koperasi-koperasi yang ada potensi untuk memajukan agro makanan ini. Jadi cara pemberian, cara ini kita akan olah supaya koperasi yang nak mengembangkan lagi perniagaan mereka dalam agro makanan ini, kemudahan pinjaman 100 juta ini akan kita fokuskan untuk membantu mereka. Itu sebenarnya ini satu berita yang sangat gembira untuk gerakan koperasi dan ini membuktikan bahawa kerajaan tidak pernah mempinggirkan gerakan koperasi. Dalam memang kerajaan beri perhatian pada gerakan koperasi, tapi kita yang gerakan koperasi ini kena membuktikan dengan kemudahan yang kerajaan bagi ini, kita boleh buat sesuatu yang lebih baik daripada apa yang ada sekarang, insya-Allah. Jadi Tuan Haji, saya dapat tahu juga kerajaan telah bersetuju supaya koperasi diberi kuota pekerja asing supaya urusan peladangan dapat dijalankan dengan lancar. Jadi bagaimana Suruhanjaya menyambut baik keprihatinan ini? Ya, ini pun satu berita yang sangat gembira yang untuk gerakan koperasi. Alhamdulillah hari ini ada dua berita gembira tersebutlah. Tentang pekerja asing ni, kita tahu koperasi ni dia bukan saja menjalankan aktiviti kedai runcit, pinjaman, kesihatan dan sebagainya, dia juga membuat jalan aktiviti peladangan. Bila aktiviti peladangan luas, kita punya ladang-ladang koperasi ni luas dengan kelapa sawit, getah dan sebagainya, memerlukan tenaga pekerja. Jadi kadang-kadang kita tak dapat di bawah akta yang ada sekarang, koperasi tidak boleh memohon secara direct, tapi kena melalui bawah akta syarikat. Jadi dengan pengumuman yang diberi oleh kerajaan hari ini, yang Perdana Menteri
kita gerakan koperasi dia beri kota melalui SKM untuk kita salurkan kepada koperasi-koperasi yang menjalankan aktiviti peladangan yang ini. Ini satu berita yang sangat gembira lah. Lebih-lebih lagi sekarang ini kita masalah kekurangan tenaga asing. Bila ada kota yang khususkan kepada gerakan koperasi ini, kita boleh sendiri menguruskan keperluan dan kehendak kita, khususnya kepada koperasi yang menjalankan aktiviti peladangan. Okay, baik, Tuan Haji, terima kasih kerana bersama berita RTM. Semoga dimudahkan segala urusan gerakan koperasi Malaysia. Terima kasih. Baik, saudara, saya kira itu sahaja dapat saya kongsikan dari sini. Silalah datang ke Bulan Koperasi Kebangsaan ini sehingga esok. Dan kita kembali kepada rakan tugas saya, Ivan Dandia di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Su di Matic Kuala Lumpur sempena sambutan Hari Koperasi Negara 2022. Esok ada sehari lagi. Sementara itu, jualan harga patut koperasi terus menjadi tumpuan untuk hari ini. Hari yang kedua sambutan Bulan Koperasi Kebangsaan 2022 yang berlangsung di Matic Ibu Negara itu. Pengunjung berpeluang mendapatkan barangan keperluan asas 15% lebih murah berbanding di pasaran. Jualan harga patut koperasi yang berlangsung di ruang legar Matic ini menjadi tumpuan pengunjung untuk mendapatkan barangan pada harga murah. Antara ditawarkan ayam, daging, telur dan minyak masak, dan lebih menarik, tiada had ditetapkan untuk pembelian. Ya, memang baguslah rakyat buat macam ni, kerajaan buat macam ni kan. Sedikit sebanyak dapat membantu rakyat dengan golongan yang terkesan lah kan. Daripada COVID dulu sampai sekarang kan. Itulah. Anggaran esok kita target 1,000. Sebab kita buat Jumaat 1,000. Target kita hari Sabtu 3,000. Untuk hari Ahad 1,000. Ya betul. Target kita. Tapi kalau target tu berlebihi, alhamdulillah lah. Jualan harga patut koperasi yang berlangsung selama 3 hari itu bakal berakhir esok. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Pertandingan seni silat jatuh RTM 2022 Negeri Kelantan tiba ke kemuncaknya. Majlis perasmian akan disempurnakan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Rakan pelapor Majidah Ismail di Kota Baru ada laporannya. Silakan Majidah. Baik, terima kasih. Dia berlintas langsung dari perkarangan Dewan Terbuka ATM Kelantan di Wakaf CIA Kota Baru sempena pertandingan seni silat jatuh 2022 yang berlangsung pada hari kedua yang menyaksikan 3 lagi regu akan berentap pada malam ini. Dan alhamdulillah cuaca pun malam ini cukup baik, dingin sekali bagi membolehkan orang ramai khususnya penduduk di sekitar Kota Baru ini hadir untuk menyaksikan secara langsung pertandingan yang julung-julung kali diadakan pada kali ini. Jadi alhamdulillah untuk saya tidak berkeseorangan pada malam ini. Turut bersama-sama saya pada malam ini ialah Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud, segak bergaya, bersamping, berbaju Melayu dan bertanja. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Datuk, kalau malam pertama kita menyaksikan kehadiran lebih 5,000 pengunjung yang hadir ke tapak program. Jadi adakah usaha RTM untuk memartabatkan ataupun mengangkat seni warisan melalui sambutan program ini sangat baik ataupun tercapai matlamatnya Datuk? Ya, kita punya matlamat untuk mengangkat martabat seni budaya negara kita Malaysia yang kita cintai ini, saya fikir telah pun dimulakan dengan baik oleh RTM. Sebab itulah program seperti ini, pertandingan seni silat jatuh ini kita adakan sebagai pencetus untuk kita memulakan untuk mengangkat martabat seni silat jatuh ini yang merupakan salah satu seni budaya bangsa kita sendiri. Jadi sebenarnya bukan sahaja Kelantan yang mempunyai nilai tradisional seperti silat jatuh ini. Banyak lagi negeri-negeri lain yang mempunyai keunikan tersendiri ya Datuk. Jadi adakah program sebegini akan diperluaskan ke negeri-negeri lain selepas ini Datuk? Untuk makluman semua, kita telah pun membuat perbincangan dengan pengarah-pengarah RTM negeri yang mana kita telah kenal pasti setiap negeri akan mengetengahkan seni budaya di negeri masing-masing. Sebagai contoh, saya ambil di Pulau Pinang, dia kemukakan Boria, dan di Negeri Sembilan
kita telah persetujui seni budaya Bongai. Kemudian di Pahang kita telah persetujui mengetengahkan lagu-lagu rakyat, dan juga negeri-negeri lain telah pun kita putuskan ada. Dan ini kita telah atur dalam bentuk belting yang mana akan diketengahkan dalam bentuk pertandingan mengikut tempoh masa tertentu yang telah kita tentukan, sehinggalah melangkau tahun hadapan. Kalau tahun ini kita dah atur dia punya program tersebut, sebagaimana saya sebutkan tadi, sebahagiannya ada lagi seni budaya di negeri macam Terengganu dan sebagainya, kita akan ketengahkan dari masa ke semasa supaya seni budaya ini dapat diketahui oleh masyarakat kita, terutama generasi baru, generasi muda yang perlu mengenali seni budaya bangsa yang kita warisi daripada nenek moyang kita. Baiklah, terima kasih Datuk atas perkongsian itu tadi. Jadi itulah nampaknya di perkarangan Dewan Terbuka ini pun nampaknya semakin ramai pengunjung yang hadir membawa keluarga, siap bertanjak lagi. Jadi itulah yang dapat saya kongsikan. Kembali kepada Dia di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Majidah di Kota Baru. Elak menjadi mangsa penyeluk saku apabila melancong ke luar negara. Peringatan ini ditujukan kepada rakyat Malaysia memandangkan banyak kes dilaporkan. Di Perancis pada tahun 2019, 107 warga Malaysia didapati menjadi mangsa penyeluk saku termasuk kehilangan dokumen perjalanan. Laporan wartawan Ravin Sanmunggam. Memang sukar jika barangan penting seperti pasport dan wang tunai kita hilang di negara orang. Salah satu tips untuk elak menjadi mangsa, utamakan keselamatan dan berhati-hati ketika berada di perantauan. Duta Besar Malaysia ke Perancis, Datuk Zamruni Khalid, ketika ditemui secara eksklusif bersama RTM berkata, dokumen Malaysia seperti kad pengenalan dan lesen memandu tidak perlu dibawa ke luar negara. Dan penting juga memaklumkan keberadaan di luar negara kepada pihak kedutaan agar memudahkan urusan kecemasan jika ada. Pada bulan Jun sahaja, sebab sempadan kita dibuka pada bulan Mei, so jadi bulan Mei dan bulan Jun tu ramai pelancong daripada Malaysia dah datang. So daripada 28 keseluruhan 28 kes tadi, 11 kes berlaku pada bulan Jun sahaja. Jadi dekat-dekat separuh lah. Daripada 1,785 rakyat Malaysia di Perancis, lebih 700 adalah pelajar Malaysia dan bakinya mencari rezeki di sini. Ada yang sudi berkongsi pengalaman setelah pernah menjadi mangsa penyeluk saku di luar negara. Beg saya pernah dicuri di Barcelona pada 4-5 tahun yang lalu. So masa tu saya nak balik ke Malaysia. So on the way pergi airport, saya bersinggah di kafe dan tiba-tiba beg saya hilang. So boleh tengoklah mereka ada plan yang bagus. So biasanya mereka ada satu orang yang buat distraction, macam mereka drop duit shilling. Lepas tu ada satu orang lagi pergi ke belakang curi beg. So masa tu memang bimbang lah, kerana masa tu beg saya ada mengandungi laptop, telefon dan juga pasport. Lepas tu nak pulang. Bawa kad, cash, sikit cash okey, tapi jangan banyak cash lah. Guna debit card atau credit card. Saudara, bukan saja di Paris, jika anda melawat ke mana-mana luar negara, pastikan utamakan keselamatan anda. Ia penting bagi memudahkan urusan perjalanan kita ke sesuatu destinasi. Kepada anda yang bakal melawat ke luar negara, selamat bercuti. Yang amat penting, utamakan keselamatan anda. Ravin Sanmunggam, Paris, RTM. Debaran terbuka Malaysia antara fokus sukan malam ini. Kita bersama rakan penyampai Syairul Islam. Silakan Syairul. Baik. Assalamualaikum
Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syahrul Islam. Untuk edisi sukan malam ini kita mulakan dengan perkembangan badminton terbuka Malaysia 2022. Kini harapan untuk melihat wakil Malaysia beraksi pada pentas final bergantung sepenuhnya terhadap bergu Avenger Suhuyik yang bakal turun menentang pilihan kedua Takuro Hoki Yugo Kobayashi dari Jepun malam ini. Terdahulu, seorang lagi wakil negara, Gozife Nur Izzuddin Rumsani, tewas di pentas paruh akhir. Bagi Aaron, rekod pertemuan yang memihak pasangan dari Jepun itu bukan penghalang untuk dia mempamerkan aksi terbaik pada malam ini. Saya rasa itu head to head hanya satu result lah. Yang lepas setiap game yang lawan semula memang start dari zero lah. So kita akan fokus lagi. Apa yang lepas dah lepas. Esok semifinal kita ada 2 step lagi untuk fokus ourselves lah. Semalam, bergu lelaki utama negara itu mara ke separuh akhir kejohanan badminton terbuka Malaysia 2022 selepas menyingkirkan pasangan veteran Indonesia Muhammad Ahsan Hendra Setiawan 21-13, 20-22, 21-19. Dalam pada itu, pengalaman yang dimiliki bergu Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian yang berada di ranking ke-7 dunia itu berjaya memerangkap wakil negara Zife Izzuddin sekaligus mencatat kemenangan straight set. Zife Izzuddin tewas dengan keputusan 14-21, 12-21 dalam aksi separuh akhir hari ini. Belum masanya untuk menekan butang panik. Itu tegas pengarah kejurulatihan Perseorangan Persatuan Badminton Malaysia BAM, Wong Chun Han, yang berhubung perkembangan pemain perseorangan lelaki yang mampu memberi cabaran di peringkat antarabangsa selepas Lee Zijia meninggalkan badan induk tersebut. Jelas beliau, barisan kejurulatihan sentiasa bekerja keras untuk melahirkan jaguh perseorangan lelaki negara selain memiliki beberapa pemain pelapis berpotensi. Chun Han juga memaklumkan pihaknya akan terus bekerjasama dengan pengarah pembangunan remaja Datuk Misbun Siddiq dalam menjayakan misi tersebut. Kita selalu bekerja sama-sama, selalu berbincang strategi untuk macam mana boleh mempercepatkan lagi proses peningkatan player kita. Jadi kadang-kadang kita ada fokus masing-masing. Kita juga gabungkan kita punya training untuk memberikan peluang mereka berlatih bersama-sama. Kita ada pemain muda yang berkeupayaan, tapi juga mereka baru masuk senior. Kita perlu mengambil sedikit waktulah untuk membinakan mereka. Beliau ditemui ketika separuh akhir kejohanan terbuka Malaysia di Axiata Arena hari ini. Dengan 8 pemain perseorangan muda berada di bawah naungan BAM, hanya Eng Ziyong dilihat sebagai pemain yang mampu menjadi sandaran utama negara. Sebelum ini, Presiden BAM, Tan Sri Muhammad Norza Zakaria meminta barisan kejurulatihan supaya melahirkan lebih banyak jaguh perseorangan lelaki yang mampu mencabar pingat di kejohanan utama serta mengurangkan kebergantungan kepada Zijia. Dalam pada itu, Chung Han turut mendedahkan pemain muda Justin Ho antara bakat baharu yang dilihat berpotensi bersinar satu hari nanti. Kejayaan pemain itu menjorai terbuka Croatia dan terbuka Bonn di Jerman baru-baru ini telah membuktikan keupayaan pemain tersebut. Been very consistent in terms of his training commitment, his love for the badminton, his vision about himself in terms of his career in badminton. And we see that in his performance, and of course, irrespective where he is, he is one of the main product we are focusing on. Pemain perseorangan muda negara Eng Ziyong melalui detik yang pastinya sukar dilupakannya apabila menerima hadiah raket terakhir digunakan oleh legenda badminton negara Datuk Lee Chong Wei di Axiata Arena Bukit Jalil hari ini.
Raket tersebut dihadiahkan Datuk Chong Wei kepada Ziyong sebagai suntikan semangat istimewa buat pemain ranking ke-48 dunia itu yang akan membuat penampilan sulung di Sukan Commonwealth 2022 Birmingham hujung bulan ini. Menurut Datuk Chong Wei, beliau berharap sumbangannya itu dapat memberi tonik keyakinan buat Ziyong bagi mengharumkan nama Malaysia selepas ketiadaan Lee Zijia pada tamasya di Birmingham. I think this is a good memory untuk Ziyong and untuk saya juga. And saya bersara. I think now is the BAM first single dia. I think saya akan bersara untuk raket saya kasih dia and kasih satu orang cakap Chinese to Ong lelaki untuk dia and up and coming. I hope so he can get this pressure and how we go to come in Commonwealth itu. Saya rasa bukan saya satu orang. I think rakyat Malaysia also hope. Beliau ditemui ketika majlis Legend Vision yang diadakan sempena kejohanan terbuka Malaysia. Dalam majlis tersebut, bekas pemain nombor 1 dunia itu diraikan bersama 3 lagi legenda dunia iaitu Taufik Hidayat, Peter Gate dan Lee Yong Dae, manakala Lin Dan menyertai mereka secara maya. Beralih ke saingan Liga Premier, Terengganu FC TFC 2 melonjak ke tangga teratas Liga selepas menewaskan Kuching City FC 1-0 di Stadium Sultan Ismail Nasruddin Shah, Kuala Terengganu. Assalamualaikum dan selamat datang. Kedua-dua pasukan bermula baik di separuh masa pertama namun tiada jaringan dihasilkan. Babak kedua, TFC 2 membuat pertukaran pemain dengan memasukkan Muhammad Safwan Mazlan bagi menggantikan importnya Akzim Redzovic. Keputusan itu nyata membuahkan hasil apabila pemain lincah itu menghadiahkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-78 menerusi sepakan percuma dari tengah padang. Keputusan kekal hingga akhir perlawanan. Kini TFC 2 mendahului Liga Premier dengan 22 mata, manakala Kuching City pula di tangga keempat dengan 20 mata. Saudara, e-sukan buat pertama kalinya bakal diperkenalkan pada Sukan Commonwealth 2022 di Birmingham sebagai sukan pertunjukan di bawah kelolaan Persekutuan E-Sukan Global. Ia sekaligus membuka peluang buat pasukan Dota 2 wanita negara beraksi pada tamasya tersebut setelah meraih salah satu slot menerusi kelayakan Asia Selatan dan Asia Tenggara sebelum ini. Peluang mewakili negara pada tamasya sukan kedua terbesar dunia itu pastinya menjadi impian buat 5 pemain wanita negara yang memiliki pengalaman sebagai atlet e-sukan profesional. I have always wanted to represent the country, to join an event. So this event was actually a chance for me to, realize that dream. And then for some of my teammates, we have known each other for a very long time. So I just needed to approach them and ask them if they are interested, and then we're all good to go. Like, even though we know there's no prize money and all. I guess like every other teams out there, we face the same kind of problems whereby we have like some disagreements with how the game should be played. Each of us have our own thinking of how the game should be played. Selain Dota 2, permainan e-football siri dan Rocket League antara dua lagi saingan yang akan dipertandingkan di Birmingham nanti. Acara e-sukan di Sukan Commonwealth 2022 akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa ICC pada 6 dan 7 Ogos. Kejohanan menembak 10 meter antara institusi pengajian tinggi IPT dan jemputan kebangsaan kali ke-6 mendapat penyertaan paling menggalakkan pada tahun ini. Perkara tersebut dimaklumkan penyelaras kejohanan Muhammad Hassanul Azhar yang mengesahkan 163 atlet bakal menyertainya. Jelas beliau, jumlah atlet tersebut melibatkan keseluruhan 22 pasukan iaitu 14 pasukan IPT dan 8 daripada pasukan Majlis Sukan Negeri MSN. Setelah 2 tahun pandemik kan, jadi ini yang pertama kali dibuat selepas pandemik tu. Selain tu, kejohanan ini juga untuk persediaan bagi atlet-atlet yang akan menghadapi Sukan Malaysia jangka bulan 9 nantilah. Kejohanan kali ini juga turut mendapat penyertaan atlet kebangsaan antaranya Haris Iqlil Hasli Hafiz, Nurul Syasha Nadiah Arifin dan Alia Shazana Azhari.
Mendamaikan itu keistimewaan yang terdapat di Semporna Sabah sehingga mendapat julukan Maldives Malaysia. Menariknya budaya, adat resam, bahasa, keindahan alam semula jadi dan hasil kraftangan penduduknya menjadikan Semporna destinasi wajib dikunjungi. Ronda-ronda keluarga Malaysia berkongsi keunikan Semporna yang mempesonakan. Sekarang ni kita nak naik bot. Tak tahulah nak pergi mana ni dekat Semporna ni. Katanya kat sini bukan pulau saja cantik tapi macam-macam ada kat sini. Jom. Semporna didiami kira-kira 35,000 penduduk yang kebanyakannya terdiri daripada masyarakat Bajau. Destinasi ini amat terkenal dalam kalangan pelancong tempatan dan antarabangsa sebagai gerbang utama untuk meneroka 49 buah pulau yang serba cantik di Sabah. Semporna juga popular sebagai pusat menyelam scuba dan aktiviti air bertaraf dunia. Sekarang kita nak pergi ke Pulau Selakan. Sebelum sampai ke pulau, kita tengok dulu keindahan laut dekat Semporna ni. Cantik. Aduh, ada hon lagi. Kejenihan air laut ibarat kristal memukau pandangan sesiapa sahaja. Pastinya, penggemar flora dan fauna tidak mahu melepaskan peluang menjelajah ke segenap pulau yang terdapat di sini. Saya telah sampai dekat pulau ni, nak tahu apa yang menarik kat sini kan. Jomlah, tapi tadi memang cantik laut tadi tu. Jom. Setibanya di salah satu pulau dikenali sebagai Pulau Salakan, saya sempat menyaksikan persembahan kebudayaan. Okey puan, ini macam mana buatnya ni? Apa benda ni? Ditumbuklah dulu, lepas ditumbuk baru dibentuk. Oh, tapi apa itu nama itu? Lapohan tu. Lapohan tu apa untuk apa sebenarnya selalu? Dulu ke apa? Dulu buat masak ikan, nasi. Oh, dia buat daripada apa tu lapohan tu sebenarnya? Inilah tanah. Oh. Tanah. Tapi lepas ditumbuk baru dibentuk, dibuat. Habis dibuat ni dikasih piring. Kalau sudah kering baru dibakar. Cik buat lapohan ni dari bila? Daripada tahun bila? Berapa lama? Berapa tahun dah buat dah? Berapa tahun? Lama. Berapa lama? Sudah lama. 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu lagi. Sudah lama. Saya berkahwin lagi sampai saya sudah ada anak, ada bujangan. Okey, kalau nak tahu apa itu lapohan, datang sini ya. Lepas tu boleh beli. Lapohan tengok. Ni. Saya pun tengah buat lapohan ni. Lapohan dalam bahasa etnik Bajau Laut bermaksud tempat membakar atau memasak yang diperbuat daripada tanah liat dan pasir. Difahamkan, Pulau Salakan satu-satunya pengeluar kraft di dunia yang menggunakan pasir gunung berapi sebagai antara bahan utama menghasilkan lapohan. Inilah keunikan Pulau Salakan. Sekarang ni saya nak ke destinasi yang seterusnya dekat Semporna ni. Nak tahu apa yang menarik lagi? Teruskan bersama dengan Ronda-Ronda Keluarga Malaysia hanya di RTM.
Baik, segmen hashtag malam ini kami kongsikan kisah hotel terbang, rekaan pesawat gergasi yang boleh membawa sehingga 5,000 penumpang dalam satu masa. Rangkaman video hotel dalam pesawat yang dinamakan Sky Cruise itu mempunyai 20 enjin berkuasa nuklear mendapat perhatian netizen. Saksikan segmen hashtag. Pengendalinya menggunakan teknologi kepintaran buatan AI serta direka untuk tidak mendarat. Mereka prototipe pesawat gergasi ini, Hashim Maghali berkata Sky Cruise bakal menjadi pengangkutan masa depan dunia. Bagaimanapun rekaan pesawat ini mendapat kritikan sesetengah pihak dengan ada yang mendakwa sekiranya pesawat dijana reaktor nuklear itu terhempas yang mampu memusnahkan sebuah bandar. Di Chonburi, Thailand pula, musim menanam padi dimeriahkan dengan acara Lumba Kerbau. Mengakui acara ini berisiko dengan kecederaan tinggi, namun penggiat tradisi sanggup menghabiskan puluhan ribu ringgit semata-mata untuk baka kerbau yang baik. Acara utama menyaksikan 4 pasang kerbau berlari melintasi sawah dengan para pelumba berlari mengawal kerbau masing-masing hanya berkaki ayam melalui kawasan berlumpur yang cetek. Didesak dengan cemeti buluh kecil berhujung logam, kerbau yang biasanya tenang mengamuk di padang yang berair. Berita perdana 2 Julai 2022 berakhir di sini. Ingat, sentiasa patuh SOP ketika melakukan aktiviti harian anda. Juga dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Dengan ini, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.